Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Identiti Wahab, identiti Mr. H yang kita tunggu-tunggu selama ini tak kunjung-kunjung tiba. Dan yang terkini ialah apabila satu laporan mengatakan bahawa Wahab tidak memberikan keterangan kerana murung melampau. Ini menyebabkan menangguhkan beri keterangan, kata peguam beliau. Isu panas ini berkaitan dengan Dr. Agus dan Jekom melalui video panas Wahab. Yang menjadi persoalan kita ialah Wahab tak beritahu siapa identiti Mr. H itu. Beliau kata dia sudah dedahkan kepada polis. Tetapi melalui laporan-laporan media, polis juga kata Mr. H belum lagi datang berjumpa polis. Dan menjadi pertanyaan kita ialah siapa Mr. H? Kenapa sampai Wahab menjadi murung melampau sehingga ditangguhkan beri keterangan? Apa yang menyebabkan Wahab ini murung melampau? Adakah dia menyesali perbuatan beliau memerangkap Dr. Agus? Ataupun kerana beliau takut terhadap Mr. H? Pegawai Jekom iaitu Wahab sepatutnya memberikan keterangan kepada polis semalam, tetapi ditangguhkan kerana beliau sedang mendapatkan rawatan, kata peguamnya. Pegawai Jabatan Komuniti Jekom Abdul Wahab Abdul Kadir Jailani mengalami kemurungan dan sedang mendapatkan rawatan, menurut peguamnya. Faizal Rahman berkata keadaan ini menyebabkan anak guamnya terpaksa menjadualkan semula pertemuannya dengan polis untuk memberikan keterangan. Polis sepatutnya merakam keterangan Wahab semalam berhubung video tidak senonoh didakwa memaparkan Wahab dan bekas ketua pengarah Jekom Agus Yusuf. Bagaimanapun janji temu itu terpaksa dibatalkan kerana Wahab mengalami kemurungan melampau, kata Faizal. Pada asalnya, tarikh Wahab memberi keterangan ditetapkan semalam iaitu Ahad. Tetapi atas faktor kesihatan, beliau tidak dapat berbuat demikian. Wahab mengalami kemurungan melampau dan sedang mendapatkan rawatan, kata Faizal. Saya telah berikan komitmen kepada pihak polis bahawa dalam minggu ini Wahab akan berikan keterangan. Terdahulu, berita harian melaporkan pihak polis tidak dapat menghubungi Wahab dan telefon bimbitnya dimatikan, memetik Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein. Menjawab dakwaan itu, Faizal berkata ini hanya salah faham kerana beliau sentiasa berhubung dengan polis. Terdahulu dilaporkan Wahab mendakwa beliau didesak oleh seorang individu bergelar Mr. H untuk merakam panggilan videonya dengan Agus. Bagaimanapun, kata Wahab, video itu kemudiannya disunting dan disebarkan dalam talian. Susulan itu, polis merakam keterangan beberapa individu termasuk Agus dan seorang lelaki dikatakan sebagai Mr. H. Bagaimanapun, pihak polis memerlukan Wahab untuk mengesahkan identiti lelaki tersebut. Saudara-saudara sekalian, siapakah Mr. H ini? Dan tentulah kita mahu supaya Wahab segera memberikan identiti Mr. H itu untuk merungkai masalah besar ini. Tanpa bantuan beliau, semuanya tidak akan dapat selesai. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini yang paling menggemparkan kita ialah pengakuan daripada Anwar Ibrahim dan juga keputusan daripada Anwar Ibrahim yang pastinya memang kita tunggu-tunggu selama ini. Anwar Ibrahim kata, daripada beri peruntukan kepada ahli parlimen yang mencercah kerajaan setiap hari, lebih baik beri peruntukan terus kepada rakyat. Netizen di dalam ruangan komen di Malaysia kini untuk isu kali ini memberikan pelbagai reaksi.
Dengan tajuk di Malaysia kini, Anwar kata, baik beri peruntukan terus kepada rakyat, bukan melalui ahli parlimen cerca kerajaan. Makna kata yang paling mudah, Anwar kata, lebih baik peruntukan itu diberi terus kepada rakyat untuk dinikmati oleh rakyat daripada diberikan kepada ahli parlimen yang tak henti-henti mencerca kerajaan. 9 komen di Malaysia kini berkaitan isu ini ialah Merdeka kata, dia kata itu satu perkara yang paling bagus. Percy Bronson kata, tak perlulah juga wakil PH dan UMNO kan. Buat semakja, kata beliau, baik bagi terus kepada rakyat. Kenapa perlu ada orang tengah yang berkemungkinan akan makan tepi, kata Percy Bronson. Apabila pendapat anda? Adakah apabila Anwar Ibrahim kata seperti itu, ianya akan merujuk terus kepada ahli parlimen kerajaan juga? Pada pendapat saya, tidaklah adil untuk kata begitu kerana yang dimaksudkan oleh Anwar Ibrahim ialah ahli parlimen yang sibuk mencerca kerajaan. Jadi kalau daripada kerajaan, ahli parlimen kerajaan, Anwar tidak menyebut seperti itu. Satu lagi komen di ruangan Malaysia kini menyebut sebelum jadi kerajaan berpuluh-puluh ahli parlimen, inilah kata beliau. Citizen of Malaysia kata, kalau beri peruntukan kepada PAS nanti beli Mercedes-Benz, kata beliau. Harap-harap tidak berlakulah. Brown Falcon kata, semoga Allah mempermudahkan segalanya. Semua muka tak malu, kata beliau. Masyarakat prihatin kata, bagus Perdana Menteri ke-10. Teruskan, kata beliau menyokong Anwar Ibrahim. Red Patriot juga kata, dia menyokong tindakan Anwar Ibrahim seperti itu. Black Hawk 5137 mengatakan memang betul. Kalau kerajaan bagi peruntukan melalui ahli parlimen pembangkang, ia tak lebih dari melepaskan anjing tersepit. Tangan yang melepaskan digigit balik. Salah satu sebab kenapa pembangkang tidak mahu menandatangani MOU kerana mereka tidak mahu menghentikan fitnah, caci maki, sebar kebencian ke atas kerajaan perpaduan, kata Black Hawk. Tok Mudim pula mengatakan, bagus, tanpa pembangkang pun kerajaan masih dapat berfungsi dan rakyat masih boleh dapat peruntukan. Terbukti kepada semua ahli parlimen pembangkang cuma tahu menyusahkan orang saja dan tiada fungsi langsung, kata beliau. Apa pendapat kamu tentang pendapat Tok Mudim itu? Saudara-saudara sekalian, sebenarnya ahli parlimen pembangkang mempunyai peranan yang sangat besar di dalam demokrasi Malaysia. Berita di Malaysia kini, berita penuh, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata adalah lebih baik peruntukan parlimen diberikan terus kepada rakyat dan tidak melalui ahli parlimen yang memburuk-burukkan kerajaan. Anwar memberitahu Kongres Nasional PKR pada tahun 2023 hari ini bahawa peruntukan itu akan disalurkan terus kepada rakyat melalui program pembangunan kerajaan. Pembangkang katakan kita menafikan hak wakil rakyat. Itu tak betul, kata Anwar Ibrahim. Laun wakil rakyat itu tak pernah kita singgung, kata beliau. Peruntukan bagi kawasan kita tambah. Saya sebut di parlimen. Peruntukan di kawasan PAS atau Bersatu, di kawasan parlimen kita teruskan. Sekolah, masjid, perubahan semua kita lakukan. Apa-apa projek pembangunan, kata Anwar Ibrahim. Tetapi kita tak salur kepada ahli parlimen. Yang penting kita salurkan kepada rakyat, kata beliau. Mengapa kita nak salur kepada ahli parlimen yang hari-hari cerca kita, yang nak menumbangkan kita, maki kita, kata Anwar Ibrahim? Tentulah itu memberikan satu petunjuk yang tak baik kepada sesiapapun. Yang penting, kata Anwar Ibrahim, kita masih memberi kepada rakyat, katanya. Anwar yang merupakan Presiden PKR berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan pada Kongres yang diadakan di Putrajaya hari ini. Kenyataan itu dibuat ketika Anwar menyangkal dakwaan pembangkang bahawa kerajaan telah merasuah 4 ahli parlimen Bersatu untuk menyokong kepimpinannya. Anwar yang juga ahli parlimen Tambun mengecam pembangkang yang meminta bantuan daripada kerajaan
selepas melemparkan pelbagai tuduhan. Siapa kita pada pandangan mereka? Kata Anwar Ibrahim. Orang yang mencemar Islam, orang yang mengkhianati Melayu. Lepas tu kamu cari lainlah, kata Anwar. Kamu pun dah pilih seorang tokoh untuk jadi penasihat kamu. Biar dia carilah orang untuk bantu, kata Anwar Ibrahim. Orang yang hentikan peruntukan sekolah agama, orang yang menentang hukuman syariah, itu lebih Islam daripada kami. Pergilah kepada mereka, kata beliau lagi. Sementara itu, dalam ucapannya, Anwar turut mengarahkan pemimpin parti di semua peringkat mendaftar untuk koperasi PKR yang dinamakan KIRA. Dia berkata, koperasi itu merupakan satu inisiatif yang melangkaui agenda politik dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota parti. Saudara-saudara sekalian, ramai yang setuju dengan tindakan daripada Anwar Ibrahim ini, yaitu memberikan terus peruntukan kepada rakyat dan tidak melalui ahli parlimen yang sibuk tiap-tiap hari cerca kerajaan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada pro dan kontra, tapi pastilah pada pendapat netizen, lebih baik peruntukan itu sampai sepenuhnya kepada rakyat, dapat diperoleh oleh semua rakyat, daripada melalui ahli-ahli parlimen yang tiap-tiap hari mencerca, kata Anwar Ibrahim. Satu komen yang paling menarik di ruangan Malaysia kini ialah daripada Black Hawk, kata. Memang betul, kata beliau, kalau kerajaan bagi peruntukan melalui ahli parlimen pembangkang, ia tak lebih dari melepaskan anjing yang tersepit. Tangan yang melepaskan digigit balik, kata beliau. Salah satu sebab kenapa pembangkang tidak mahu menandatangani MOU, kata Black Hawk, mungkin kerana mereka tidak mahu menghentikan fitnah, caci maki, sebar kebencian ke atas kerajaan perpaduan, kata Black Hawk. Setujukah anda dengan pendapat Black Hawk? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu berita yang paling mendukacitakan Muhyiddin dan Parti Bersatu. Bersatu kini menuju krisis kepimpinan selesai perhimpunan agungnya. Sumber berkata, tindakan Muhyiddin Yassin menarik balik keputusan tidak mempertahankan jawatan presiden boleh membawa kepada keretakan dalam MPT Bersatu. Bersatu dilihat menuju ke arah krisis kepimpinan dengan persoalan siapa bakal memimpin parti itu akan datang. Ini berlaku selepas Perhimpunan Agung Tahunan PAT Bersatu 2023 selama 3 hari yang berakhir semalam tanpa rancangan jelas siapa bakal memegang jawatan tertinggi parti itu tahun depan. Sumber berkata, tindakan Muhyiddin Yassin menarik balik keputusan tidak mempertahankan jawatan presiden boleh membawa kepada keretakan dalam Majlis Pimpinan Bersatu MPT Bersatu. Katanya, pusingan Muhyiddin pasti akan menimbulkan ketidakpuasan hati dalam kem tertentu. Pemimpin Bersatu sedia untuk Muhyiddin berundur sebagai presiden. Nama yang disebut-sebut sebagai pengganti mungkin Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin, dan ramai bersetuju dengan pilihan itu, katanya. Muhyiddin sebelum ini mengakui sedar wujud gesaan agar berlaku perubahan dalam kepimpinan, termasuk oleh ahli MPT Edin Sazli Shid yang berkata parti itu mempunyai kelompangan atau kelemahan yang perlu diisi supaya lebih mantap membantu Perikatan Nasional PN. Jumaat lalu Muhyiddin mengumumkan beliau tidak akan mempertahankan jawatan presiden pada pemilihan parti tahun depan. Katanya, keputusan itu dibuat untuk memberi ruang kepada pemimpin pelapis Bersatu mengambil alih kepimpinan parti. Namun beberapa pemimpin Bersatu enggan menarik keputusan itu. Ketua Pemuda Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal berkata, beliau akan mengusulkan supaya Muhyiddin kekal menerajui Bersatu pada pemilihan seterusnya. Manakala Timbalan Presiden Ahmad Faizal Azum mengakui terkejut dengan pengumuman itu.
melihat maklum balas secara tiba-tiba dari pada semua perwakilan yang berdiri menolak. Bagaimanapun semalam Muhyiddin mengubah keputusannya dan berkata beliau akan mempertahankan jawatan presiden untuk sepenggal lagi. Muhyiddin dalam ucapan pada sesi penggulungan PAT Bersatu memaklumkan beliau diyakinkan oleh istrinya Nuraini Abdul Rahman untuk tidak mengecewakan ahli yang kelihatan memerlukannya. Bersatu mencatat keputusan pilihan rakyat terbaik pada PRU 15 tahun lalu apabila memenangi 31 kerusi parlimen. Bagaimanapun dengan keadaan kepimpinan yang belum diselesaikan, prospek parti untuk mengukuhkan kejayaan itu diragui. Saudara-saudara sekalian, dalam pada itu di sabudin.com menulis juga dengan kata-kata terakhir daripada penulisan sabudin.com ialah bersama mandat dalam masa yang sama. Senang cerita, kekal dan menang tidak bertanding lagilah Muhyiddin sebagai presiden Bersatu pada pemilihan akan datang kalau Hamzah Zainuddin tidak bertanding merebut jawatan presiden itu. Dalam masa yang sama, musnahlah impian Hamzah Zainuddin untuk mengambil alih teraju kepimpinan Bersatu, dan paling kecewa dalam hal ini tentulah para penyokong ketua pembangkang itu yang selama ini mengharapkannya mampu membawa nafas baru kepada parti itu. Bersama mandat untuk kekal lagi mengetuai Bersatu, kiranya selepas ini ada terdengar apa-apa lagi usaha daripada Hamzah Zainuddin untuk bertanding juga pada pemilihan tahun depan, silap-silap hari bulan, silap-silap besar, silap-silap kecil, jawatan Setiausaha Agung Bersatu dan Perikatan Nasional yang sekarang ini disandang oleh Hamzah Zainuddin, silap-silap pun akan segera dilututkan lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, apakah yang akan berlaku selepas ini kepada Hamzah Zainuddin dan Parti Bersatu khususnya? Karena dalam Parti Bersatu diingatkan kepimpinan dalam Bersatu selesai diperbaiki selepas perhimpunan. Rupa-rupanya menurut laporan di FMT ini, Bersatu menuju krisis kepimpinan usai perhimpunan. Ini berita yang paling menyedihkan untuk Parti Bersatu dan Muhyiddin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Naziling Unity Channel. Ini isu yang paling sadis, kejam, dan tak berperi kemanusiaan yang kita terima hari ini. Mengejutkan kita semua, dipetik daripada FMT dengan tajuk TikToker didakwa tawar 5 juta ringgit untuk bunuh Perdana Menteri, pemuda PKR report polis. Wow, ini satu berita yang tak pernah saya jumpa, yang paling berani sekali, tak wajar dan memang kurang ajar. Apa pendapat Anda semua? Saya boleh kata ini tindakan kurang ajar. Manakan tidak kurang ajar kalau bayangkan seorang TikToker berani menawarkan 5 juta ringgit untuk membunuh Perdana Menteri sehingga pemuda PKR report polis. Saya setuju dengan tindakan pemuda PKR ini report kepada polis, dan saya setuju orang gila macam ini cepat-cepat dibenteras dalam masyarakat Malaysia. Karena pada pendapat saya, kalaupun tidak setuju, kalaupun tidak sehaluan, kalaupun tidak menyokong seseorang di dalam dunia politik, Anda tidak wajar melakukan perbuatan bodoh seperti ini. Ini boleh kita isytiharkan sebagai perbuatan bodoh. Ini kali pertama yang saya cakap secara kasar dan kesat. Kerana tindakan mahu didakwa menawarkan 5 juta ringgit untuk membunuh Perdana Menteri, ini tindakan bodoh. Bodoh, memang bodoh. Tak lama, pastikan angkat punyalah. Akan diangkut oleh polis teruslah. Jadi kita sangat bergembira, sangat setuju dengan tindakan PKR membuat report polis ini, dan kita harap identiti orang, identiti TikToker yang begini cepat-cepat kita ketahui, dan jangan salahkan pihak kerajaan kalau TikTok diharamkan. Itu sebabnya
Kerajaan masih menangguh-nangguh, kerajaan masih mempertimbangkan kerana masih berhati perut, berkeperi kemanusiaan, tidak mengharamkan TikTok. Tapi dengan tindakan jahat orang seperti ini, TikToker seperti ini, maka inilah yang menyebabkan TikTok bakal diharamkan di Malaysia. Jadi kalau ada yang cuba mempersalahkan, cuba mengatakan, mengaitkan kerajaan kononnya kejam, tak berperi kemanusiaan apabila mengharamkan TikTok, jangan salahkan kerajaan. Anda patut salahkan TikTok yang macam ini, yang kurang ajar macam inilah. Mereka lah yang harus dipersalahkan kerana tidak berfikir sebelum bercakap. Mereka cakap dulu, buat dulu, baru fikir. Akhirnya minta maaf. Saya fikir tidak perlulah dimaafkan. Mereka ini harus dihukum dengan seberat-beratnya supaya tidak lagi menjadi ikutan dan akan dihukum. Mereka yang mau tiru akan lebih takut dan berhati-hati. Dipetik daripada FMT, Timbalan Ketua Pemuda Kamil Munin berkata, laporan dibuat di IPD Putrajaya tengah hari tadi. Pemuda PKR membuat laporan polis berkait ancaman bunuh terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang didakwa dilakukan seorang pengguna TikTok. Timbalan Ketua Pemuda Kamil Munin berkata, laporan dibuat di IPD Putrajaya pada jam 1.43 tengah hari tadi. Sebentar tadi, Wakil Pemuda ke IPD Putrajaya buat laporan polis berkenan video di TikTok membuat ugutan terhadap Perdana Menteri dengan menawarkan habuan 5 juta ringgit kepada siapa boleh bunuh Perdana Menteri oleh pengguna TikTok iaitu Jaya Dani 89 di TikTok. Banyak komen kenyataan yang mengancam, bukan hanya mengancam sudut keselamatan Perdana Menteri, tetapi beberapa hal lain sentuh sensitiviti kaum dan agama. Katanya pada sidang media di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Video itu bagaimanapun sudah dipadamkan. Kamil juga khawatir tindakan sedemikian jika tidak ditangani segera akan membuka ruang ekstremis. Kalau kita tak bingkas bangkit, lakukan sesuatu segera, kita bimbang ia akan membawa keadaan orang tak peduli dan sewenang-wenangnya buat kenyataan memungkinkan kita ke arah radikal atau ekstremis, katanya lagi. Justru, beliau meminta pihak berkuasa mengambil tindakan segera terhadap kenyataan sedemikian. Bukan tak pernah ada kes sedemikian. Sebegini, diulang-ulang seolah nak mencabar pihak berkuasa, kata beliau. Kalau keadaan meruncing, kita akan masuk kepada keadaan yang boleh memusnahkan fabrik sosial negara. Kita tak boleh biar berlaku, katanya. Kamil berkata, laporan polis juga akan dibuat segera, dibuat anggota pemuda PKR negeri masing-masing sejurus selesai kongres hari ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini, yaitu TikToker didakwa tawar 5 juta ringgit bunuh Perdana Menteri, pemuda PKR report polis. Apa pula keputusan anda? Apa pula komen anda? Apa pula cadangan anda kepada isu kali ini? Adakah anda juga setuju dengan tindakan pemuda PKR untuk mereport kepada polis? Saya setuju dengan tindakan pemuda PKR report polis tentang TikToker yang betul-betul biadab dan kurang ajar ini. Dan saya harapkan tindakan berat diambil terhadap beliau atau pesalah. Apa pula pendapat anda? Apa hukuman yang sesuai untuk pesalah yang biadab dan kurang ajar seperti ini? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Yang ini Rahsia Mahathir dan Rahsia Muhyiddin terbongkar bersama sekaligus. Apa ceritanya? Ikuti terus ulasan ini. Tapi janji dulu, semasa anda mendengarkan ulasan ini, tolong tinggalkan komen kamu, share video ini dan tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini. Baik, dipetik daripada Harapan Daily dengan tajuk tindakan Muhyiddin seperti Mahathir. Ada orang kata Mahathir berjaya mendidik Muhyiddin untuk meniru macam dia juga, kata netizen. Tapi tak tahu apa maksudnya. Mungkin ini maksudnya dipetik daripada Harapan Daily.
Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Puan Zarkasi turut sama menyifatkan tindakan Presiden Parti Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan untuk berundur sebelum menarik balik bagaikan mantan pengerusi Bersatu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan yang menariknya, kedua-dua mereka ini datang daripada dahan yang sama, pokok yang sama, yaitu daripada Parti UMNO. Kedua-duanya dari UMNO dan pula secara kebetulan pula bersama dalam Bersatu, pula sama-sama pernah jadi Presiden Bersatu. Dan yang menariknya, Muhyiddin mirip mengikut jejak langkah Mahathir Mohamad. Muhyiddin ada DNA Tun Mahathir. Macam gah umum tidak akan bertanding lagi. Tetapi selepas 1 hari umum batal atas nasihat istri, katanya dalam satu hantaran Facebook. Ini memang agak melucukan, tetapi cerita benar. Rupanya untuk test the water, kata Puan Zarkasi. Muhyiddin hanya berlakon. Para perwakilan yang terjerit-jerit minta Muhyiddin batalkan niat juga berlakon. Harapan Daily turut mempunyai pandangan sama. Pada mulanya, Muhyiddin mengumumkan akan berundur. Keputusan tersebut ditentang oleh Majlis Tertinggi Bersatu. Sehari kemudian, Muhyiddin berkata, menarik balik keputusan tersebut setelah mendapat nasihat istri. Dalam pada itu, Puan yakin aksi politik Muhyiddin ini tidak akan berfaedah. Oleh itu, beliau menasihatkan Setiausaha Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin bertanding untuk jawatan Presiden Bersatu dalam pemilihan parti. Hamzah Zainuddin pasti kecewa, PAS juga kecewa, kerana hasrat memimpin Perikatan Nasional terlepas. Tetapi drama politik ini tidak akan membantu Muhyiddin melonjak balik namanya. Kalau Hamzah Zainuddin teruskan niat melawan Muhyiddin tahun hadapan, dia boleh menang. Dia strategis, kata beliau. Muhyiddin tidak ada terutama jika ada lagi ahli Parlimen Bersatu isytihar sokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setakat ini, 4 ahli Parlimen Bersatu mengumumkan sokongan mereka untuk Anwar tanpa keluar parti. Saudara-saudara sekalian, yang paling mengejutkan kita ialah apabila tindakan Muhyiddin mengumumkan, cara beliau mengumumkan seolah-olah sama dengan DNA atau tindakan yang pernah dibuat oleh Mahathir Mohamad sebelum ini. Adakah benar Muhyiddin mengumumkan itu hanya sandiwara? Muhyiddin sudah menafikannya. Muhyiddin sudah mengatakannya bahwa itu bukan sandiwara, tapi benar-benar mahu mengundur diri daripada jawatan presiden, tak nak mempertahankannya. Tetapi kata banyak sumber di berita sosial, selepas mendengar nasihat istrinya, maka dia tidak meneruskan hasrat untuk tidak mempertahankan jawatan Presiden Parti Bersatu. Apalah pendapat kamu? Adakah benar itu berlaku? Dan yang lebih menarik lagi, adakah Muhyiddin akan mula menonjolkan Azmin Ali selepas ini dan mula menenggelamkan identiti Hamzah Zainuddin? Kita tunggu dan lihat apa yang berlaku selepas ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini satu lagi pendedahan paling panas berkaitan pembunuhan Altan Tuya Saribu. Sudah lama kita tidak dengar dan kupas tentang perkara ini. Namun dengan kemunculan semula Sirul dari Australia yang telah mendedahkan maklumat-maklumat sulit, maklumat-maklumat yang luar biasa yang menggemparkan seluruh Malaysia, hari ini akhirnya Najib Tun Razak tampil
memberikan jawapan berkaitan dengan pembunuhan Altantuya yang pastinya ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia. Apa jawapan daripada Najib apabila Sirul membuat pengakuan yang paling mengejutkan kita dan pastinya mengejutkan Najib dan seluruh kepimpinan Najib pada waktu tersebut? Ini jawapan Najib kepada isu pembunuhan Altantuya Saribu. Najib ulangi semula tak terlibat pembunuhan Altantuya. Saya ulang sekali lagi. Najib ulangi tak terlibat pembunuhan Altantuya. Bekas Perdana Menteri Najib Razak menegaskan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan warga Mongolia iaitu Altantuya Saribu. Kenyataan melalui peguamnya di Shafie & Co itu hadir sebagai respon kepada wawancara Al Jazeera dengan Sirul Azhar Umar yang merupakan salah seorang daripada dua bekas pegawai polis yang disabitkan dengan pembunuhan itu. Kami ingin mengulangi bahawa anak guam kami, Najib Razak, telah dibebaskan daripada sebarang penglibatan dalam kes ini, kata kenyataan tersebut. Pembebasan ini telah disahkan oleh pihak berkuasa yang berkaitan, termasuk penyiasatan yang dimulakan semula selepas PRU 14 iaitu 2018 dan pengesahan oleh Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan akhirnya melalui Mahkamah Rayuan substantif di Mahkamah Persekutuan yang didengar secara menyeluruh atas meritnya, kata firma guaman itu. Dalam prosiding mahkamah berkenaan, peguam Najib berkata, pihak pendakwaan dan pihak pembelaan tidak mengaitkan Najib, kecuali ketika Azila Hadri, pegawai atasan Sirul yang turut disabitkan kesalahan, membuat akuan berkanun mendakwa Najib telah mengarahkan pembunuhan Altantuya. Mahkamah Persekutuan enggan menyemak sabitan Azila berdasarkan bukti baru. Panel berpendapat bahawa Azila sendiri telah menyembunyikan maklumat daripada proses undang-undang dan oleh itu tidak ada pelanggaran keadilan semula jadi yang akan mewajarkan semakan. Dalam wawancara yang disiarkan semalam, Sirul masih menutup mulut mengenai dakwaan dalam pembunuhan itu. Selain mengatakan Azila memberitahunya bahawa mereka sedang menjalankan operasi khas untuk Najib. Dia juga memberitahu Al Jazeera bahawa masih ada usaha berterusan untuk mempengaruhinya bagi melindungi Najib. Bagaimanapun, peguam Najib berkata anak guam mereka menafikan secara mutlak dakwaan mempengaruhi atau cuba menutup mulut Sirul. Malah dia menggesa Sirul untuk berani dan mendedahkan apa-apa maklumat yang mungkin dia ada mengenai dalang yang dikatakan itu demi kepentingan membongkar kebenaran, ketulusan dan keadilan, kata peguam Najib. Peguam Najib turut bersetuju dengan Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein bahawa Sirul sudah mempunyai peluang untuk membela diri mengikut undang-undang dan dakwaan dalam wawancara baru-baru ini tidak pernah dibangkitkan di mahkamah. Sehubungan itu, anak guam kami menyatakan bahawa memandangkan Sirul berdepan dengan hukuman mati sepanjang perbicaraannya, dia sepatutnya membangkitkan dakwaan baru-baru ini kepada mahkamah jika perkara yang sama ada merit, tetapi masih belum berbuat demikian, kata firma guaman itu. Mereka juga menambah bahawa kerajaan harus melibatkan diri dengan rakan sejawatan mereka dari Australia untuk mengekstradisi Sirul dan memudahkan siasatan lanjut berhubung dakwaannya dan mungkin memberi jaminan kepada kerajaan Australia bahawa hukuman mati tidak akan dilaksanakan terhadapnya. Sementara itu, Shafie & Co turut menjelaskan bahawa Sirul dan Azila tidak pernah menjadi pengawal pribadi yang ditugaskan kepada Najib, tetapi tergolong dalam kumpulan pengawal pribadi yang digilir dalam kalangan pemimpin tertinggi kabinet. Malah kedua-duanya ditahan buat kali pertama selepas mereka tiba di lapangan terbang dari United Kingdom
selepas mereka menjalankan tugas melindungi Perdana Menteri terdahulu, yaitu Abdullah Ahmad Badawi, katanya. Antara komen daripada netizen berkaitan isu ini ialah Solid Rock Values kata, hello P, diam-diam sajalah kata beliau, bosku tak perlu takut jika nothing to hide. Saya pun setuju, bosku Najib tak perlu takut kalau betul-betul tiada apa-apa yang perlu disembunyikan. Bah kata pepatah Melayu, berani kerana benar, takut kerana salah. Kenapa takut kalau tidak ada salah? Jadi tak perlu takut. Saya yakin Najib Tun Razak tidak bersalah. Saya yakin Najib Tun Razak tiada kesalahannya. Jadi buat apa takut? Kalau nasib tak baik, kat pentas dunia pun akan tersela. Bosku hebat, kata Solid Rock Values. Violet Phoenix kata, tiada apa motifnya, kata beliau. Apa motifnya? Tak tahu apa yang dimaksudkan oleh beliau, saya pun tak tahu. Otak Center kata, bohong dulu sampai terpaksa mengaku. Tak tahu apa yang dia maksudkan ini, tapi dia kata bohong dulu sampai terpaksa mengaku, itu Otak Center kata. AKJ pula menulis dalam ruangan komen, semoga mereka yang terlibat termasuk yang bersekongkol akan dihukum di dunia dan juga di akhirat. Beliau juga mengatakan bahawa ada juga netizen yang mengatakan bahawa tak apalah. Mungkin yang bersalah boleh terlepas di dunia, tapi pastinya di akhirat nanti tidak akan terlepas sama sekali, kata beliau lagi. Brown Falcon kata, duduk diam-diam, tak perlu risau-risau. Nanti penjahat akan ketahuan juga. Kalaupun bukan di bumi, bukan di dunia, pastinya di akhirat akan diketahui juga, kata beliau. Tapi yang lebih penting dalam isu kali ini ialah jawapan Najib yang kita tunggu-tunggu melalui peguam beliau, yaitu firma di Safi & Co menyatakan bahawa Najib mengulangi tak terlibat langsung pembunuhan Altan Tuya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Komen Anda sangat penting dalam isu kali ini. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye.